Baik, bertemu kembali. Dewan Rakyat diberitahu bahawa pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 di Lubnan boleh membuat serangan balas terhadap tentera Israel sekiranya kedudukan mereka diancam dan ia menjadi antara tumpuan dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Selain berkaitan keadaan semasa pasukan Malbat, isu kes kanak-kanak hilang turut dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk perkembangan dari bangunan Parlimen, kita bersama Hasim Muhammad dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Farhan. Langsung kita bawakan perkembangan dari Dewan Rakyat. Untuk jam ini kita mahu melihat kepada kedudukan ataupun keselamatan pasukan Malbat yang menyertai misi pengaman di Lubnan, yang mana telah pun diajukan soalan oleh Datuk Seri Ikmah Hisham Abdul Aziz, PN Tanah Merah, kepada Kementerian Pertahanan, yang mana telah pun dijawab oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, antaranya melibatkan pengunduran pasukan Malbat. Dijelaskan bahawa pengunduran pasukan pengaman termasuk pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang menyertai misi di Lubnan akan diputuskan oleh pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL dan persetujuan bersama 50 negara yang terlibat. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata walaupun ancaman semakin meningkat di selatan Lubnan, tetapi Malaysia tidak akan mengambil tindakan unilateral atau bersendirian melibatkan penyertaan pasukan Malbat 85011. Jelas beliau lagi, pasukan pengaman yang menyertai misi tersebut sudah mempunyai pelan yang disediakan jika keadaan meruncing dan semua operasi serta pergerakan adalah di bawah tanggungjawab UNIFIL. Jadi sama ada kita undur ataupun tidak bergantung kepada keputusan UNIFIL dan juga persetujuan bersama semua negara-negara yang terlibat menghantar pasukan pengaman, iaitu sebanyak 50 buah negara termasuk negara kita. Bukannya tindakan unilateral kita bersendirian. Untuk makluman yang berhormat, Indonesia pun yang mana tentera mereka terlibat cedera atas serangan daripada Israel, Menteri Luar Indonesia membuat kenyataan pada 14 bulan September mereka akan terus bersama menjayakan pasukan pengaman di bawah UNIFIL. Jadi walaupun cedera, keputusan pertama bukan untuk retreat ataupun. Dan dalam soalan tambahan yang diajukan oleh Datuk Seri Ikmah Hisham, beliau turut bertanyakan mengenai jika pasukan Malbat diserang oleh tentera Israel, adakah pasukan Malbat boleh membuat serangan balas? Dan dijawab oleh Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bahawa pasukan pengaman termasuk Malbat dibenarkan untuk membalas tembakan bagi tujuan perlindungan jika berlaku serangan. Jika berlaku serangan dari segi force protection measure yang telah ditetapkan, kalau untuk self defense maka memang boleh untuk kita membalas tembakan dan sebagainya, tetapi kalau untuk kita lakukan offensive attack maka itu tidak dibenarkan kerana peranan dan tanggungjawab pasukan UNIFIL ni adalah sebagai pengaman. Tetapi kalau dia di-attack, maka untuk self-defense, maka boleh dilakukan. Dimaklumkan juga oleh Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin adalah mengenai fasiliti Dewan Bedah yang mana disediakan oleh UNIFIL dan terletak kira-kira 1 jam dari kem Malbat. Selain di kem pasukan Malaysia turut memiliki kemudahan asas merawat pada tahap 2, dan dalam pada itu dimaklumkan juga pasukan Malbat telah pun menjalinkan kerjasama dengan hospital tempatan. Dan juga dijawab untuk isu berkenaan serangan di Lubnan ini adalah berkaitan dengan Dewan Rakyat diberitahu bahawa keadaan pasukan Malbat 85011 di Lubnan ketika ini masih dalam keadaan terkawal, yang mana Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata tahap keselamatan semasa adalah selamat dan tiada sebarang kemalangan jiwa serta kerosakan aset
di kawasan yang dijaga Malbat sepanjang tempoh perang antara kumpulan Hizbullah dan Israel. Dan kata Datuk Seri Khalid Nordin, penggiliran atau gerak terbaru pasukan Malbat 85011 adalah dari 14 November 2023 sehingga 14 November 2024 melibatkan seramai 653 anggota dan pegawai. Semua pasukan di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL termasuk pasukan Malbat 85011 yang beroperasi di selatan Lubnan telah diarahkan untuk tidak melaksanakan operasi rondaan atau pergerakan logistik dan kekal di penempatan masing-masing. Mengambil kira keselamatan petugas, markas UNIFIL juga telah mengaktifkan perlindungan di dalam kubu mengikut prosedur yang telah ditetapkan sehingga keadaan terkawal. Dan seperti yang saya telah tegaskan dalam kenyataan media bertarikh 14 Oktober yang lalu, Kementerian Pertahanan melalui Angkatan Tentera Malaysia akan terus memantau situasi di selatan Lubnan dan akan mengemas kini sebarang perkembangan melibatkan pasukan Malbat. Dan Farham, tumpuan untuk Dewan Rakyat juga untuk jam ini adalah melibatkan kes kehilangan kanak-kanak yang diajukan oleh Muhammad Ismi Mat Taib kepada Menteri Dalam Negeri, menyatakan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian bagi menangani kes kanak-kanak hilang dilaporkan semakin meningkat dan merekodkan sehingga 2 kes sehari dari tahun 2020 sehingga tahun 2024. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi tahu Dewan Rakyat sebentar tadi antara punca kepada kes kehilangan kanak-kanak ini adalah melibatkan mereka mencari kebebasan, ikut kawan dan kekasih serta salah faham dengan keluarga menjadi antara 4 punca kes kehilangan kanak-kanak di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sepanjang tempoh 2020 hingga September 2024, seramai 3,847 kes kehilangan kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah direkodkan. Dan jelas belia daripada statistik tersebut, kanak-kanak perempuan adalah paling ramai hilang dengan 74%. Bagaimanapun tegas Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bahawa apabila kementerian mengenapasi punca-punca tersebut, agensi yang terlibat telah pun menggerakkan dan mengambil langkah yang sesuai untuk mengatasi kes berkenaan. Kita dengarkan apa dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang menariknya adalah daripada 3,847 kes kanak-kanak hilang ini, kanak-kanak ini umur 18 ke bawah, ya, yang berjaya pihak polis jumpa semula adalah 96%. Maknanya bagi setiap 100 hilang, 96 kita selamatkan. Dan yang meninggal atau bila kita jumpa tu mati 10. Ya. Jadi yang bakinya itu masih kita klasifikasikan sebagai masih hilang. Mari kita tengok pula kategori umur kanak-kanak yang hilang ini. Yang paling ramai umur 13 hingga 15 iaitu 54%. Umur 16 hingga 18 37%. Yang paling ramai hilang adalah anak-anak perempuan 74%. Apakah usaha yang boleh kita buat? Usaha ini terbagi 3. Sebelum, semasa insiden hilang dilapor dan selepas. Sebelum ni, Yang Berhormat, kita tumpukan kepada program-program kesedaran. Ya, kita buat Children Awareness Campaign. Kita buat Women Awareness Campaign. Jadi program-program kesedaran ini kita tumpukan kepada age bracket remaja yang kita sebut tadi. Untuk rekod, tahun ini saja kita buat 457 program kesedaran membabitkan 141,000 kanak-kanak. Dan kalau sudah berlaku insiden hilang, kita segera activate. Yang paling penting bila lapor hilang, yang pertama hebahkan seluas mungkin. Kita gunakan Nur Alert. Kita masukkan dalam portal kanak-kanak hilang setelah kita minta izin ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Dan kita luaskan pencarian. Dan bila kita jumpa, barulah kita profilkan kanak-kanak ini dan keluarganya.
Untuk hari ini juga, Dewan Rakyat akan memberi tumpuan kepada sesi pergulungan, perbahasan dan pengundian bagi rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan, yang mana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dijangka menggulung perbahasan rang undang-undang berkenaan pada petang ini, yang mana RUU ini memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen untuk diluluskan di Dewan Rakyat, dan semua ini sudah tentu kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawan.com. Untuk jam ini kita kembali kepada Farhan di Bukit Jalil.